Apa khabar semua? InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harap semua sekali sihat belaka insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya buat bilang tak ada apa-apa, just sekadar untuk mendoakan kata apa keselamatan lah kepada semua sahabat-sahabat, keselamatan dunia akhirat. Sempurna Ramadan, ada 3 hari lagi. Apa khabar Pijo GP, sihat ke Pijo? Semoga Pijo sihat anda insyaAllah dah. Sekadar tanya khabar je Pijo. Tak nak bercakap tentang zero cost marketing, tapi lebih pada untuk tanya khabar sahaja supaya sahabat-sahabat semua sentiasa berkeadaan baik insyaAllah. Dan sekadar untuk kata apa, untuk tanya khabar sahaja. Okey, tanya khabar sahaja. Sekejap dah, saya tengok tak mana. We have removed additional access to following content that you post on Facebook because we receive or report from our party that integrity their copyright. Mana pula ni? Report ni, masya-Allah. Okeylah. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Piju GP sihat, apa khabar? Semoga Piju sihat insya-Allah. Okey. Tengah-tengah tiang air ni. Harap okey lah. Piju duk jual ke mana? Duk jual di tempat Lapu Tuko ataupun kat mana ni? Ataupun telah stok tak lama kan, tapi biasa tak stok kan, insyaAllah boleh teruskan bisnes. Tak perlu stok tak apa, kecuali hari raya berhenti lah. Kadang rezeki ni dia ada sesaat akhir, mana tahu kan. So saya harap Pijo konsisten dengan dengan bisnes yang awak lakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan bila istiqamah ataupun konsisten dengan apa yang Pijo buat tu, insya-Allah dalam masa semasa lambat laun memang tak tahu kan, lambat cepat. Biasanya bila kita konsisten dalam melakukan satu perkara, insya-Allah sama masa nanti Allah Ta'ala akan berikan sesuatu yang kadang-kadang luar jangka kita, luar jangkaan kita. Sebab nak boleh istiqamah ke senang. Konsisten satu kerja yang susah sebenarnya. Tak semua orang boleh konsisten. So yang boleh konsisten dia akan menang insya-Allah. Sebab tu saya pribadi selalu doa Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kekuatan istiqamah, konsisten dalam buat ibadah. Contoh so hari ni sebab ibadah ni, alhamdulillah juga Allah Ta'ala izin saya buat ibadah, syukur. Ini hasil daripada apa? Daripada big why saya lah. Kenapa saya begitu boleh buat ibadah? Sebab saya ada big why saya. Sebab ia berkait rapat dengan sebab apa kita buat sesuatu, nak kita nak apa. Kalau kita tak jelas itu, biasanya ada masalah lah. Okey. So harap Piju GP pun ada big why yang jelas. Kalau tak jelas, tulislah di kertas besar-besar, tulis jelas. Mungkin ada 5 ataupun 3 big why awak buat bisnes. Tulis di kertas melekat tapak dinding. Tengok sama-sama, insya-Allah boleh membantu untuk menyebabkan kata apa, awak tak akan lari daripada big why awak buat bisnes. Saya sendiri pun sama juga. Saya buat ibadah setiap hari ni, saya ada big why saya sendiri. Antara big why saya sebab ibadah ini kerana apa? Kerana inilah cara saya. Big why saya ialah senang, sangat mudah. Kenapa? Sebab ibadah ni sama ada tengok ke ataupun tak ada tengok ibadah saya ke, tak kisah. Sebab big why saya ialah saya berusaha untuk menjanakan pahala dengan bercakap benda yang betul-betul baik-baik, bagus-bagus, yang berguna dalam
menggunakan Facebook Live ini. So bila saya cakap benda betul-betul, tak bohong, benda yang bagus, benda yang baik, benda yang berguna, maka insya-Allah akan dapat imbuhan pahala. Bila saya dapat imbuhan pahala, insya-Allah bila saya mati besok, insya-Allah, amin, dengan sebab saya buat FB Live yang berguna ini, maka saya dapat kelepasan daripada seksa dalam kubur biasa, insya-Allah. Itu big why saya. Kenapa saya berusaha untuk buat FB Live secara konsisten, walaupun kadang-kadang yalah tak ada idea nak bercakap, tetap saya buat juga FB Live. Walaupun kadang-kadang tak sempat, saya cuba buat juga paling kurang sehari ataupun lebih. Sehari tu sehari sekali ataupun lebih FB Live saya. Saya ni sebab FB Live di Sabri Ibn Zaki M2. Itu kos untuk sahabat-sahabat saya yang fokus kepada permasalahan perut. Itu dengan anda semua mungkin tak minat, so saya tak kawan dengan anda lah. Itu FB profile Sabri Ibrahim Zaki M2 tu khusus saya bercakap berkenaan dengan organ perut, kesihatan perut, berkenaan dengan berkenaan dengan cara untuk atasi masalah perut. Okey, sebab saya bisnes dalam bidang menyediakan produk kesihatan. Umumnya gitulah, buah tajuk besar, bidang besar itu bidang kesihatan. Kesihatan apa? Kesihatan perut, insya-Allah. So, untuk fasa pertama ni saya fokus dahulu kepada berkongsi pelbagai informasi berkenaan dengan organ perut, masalah-masalah ataupun penyakit-penyakit perut, dan cara-cara untuk atasi masalah berkenaan. Okey, itu khas dalam Facebook profile saya Sabri Ibrahim Zaki M2. Manakala FB Live sekarang buat ni ya, Sabri Ibrahim Zaki M ni, saya banyak bercakap berkenaan dengan bagaimana cara untuk naikkan jualan dengan menggunakan teknik dan strategi pemasaran zero cost. Saya khas dalam FB ini sahaja. Dan apa saya share dalam Facebook ini, Facebook profile Sabri Ibrahim Zaki M ini, pelbagai tip. Niat saya bukan untuk mengajar anda ya. Bukan niat saya untuk mengajar anda, tetapi untuk saya sendiri mengulang kaji, sentiasa mengulang kaji menggunakan platform Facebook profile ini. Saya ambil mana-mana nota daripada guru saya, cikgu saya, berkenaan dengan strategi atau teknik untuk naikkan jualan menggunakan pemasaran zero cost. Saya masukkan dalam Sabri Ibrahim Zaki M ini. So kalau sahabat-sahabat semua tak ambil, tak praktik, tak apa, saya tak kisah, tak ambil hatilah. Sebab niat saya bukan untuk mengajar anda, niat saya untuk mengajar diri saya sendiri. Tepat saya ulang kaji secara konsisten, secara istiqamah. Sebab proses ulang kaji ni matlaah ilmu, apa-apa saja ilmu lah, tak semestinya bidang perniagaan ya, semua bidang, ilmu agama ke, ilmu ternak ke, maka dia perlu sentiasa tanpa henti dilakukan ulang kaji, insya-Allah. Semakin kita kerap ulang kaji, baca, tambah ilmu-ilmu baru, info-info baru, insya-Allah kita akan jumpa banyak lagi ilmu-ilmu yang kita sangka tahu, rupanya masih tak tahu. Okey, harap maklumlah. Kemudian di dalam Facebook profile juga Sabri Agrofarm. Sabri Agrofarm, saya banyak bercakap berkenaan dengan hobi saya, ternak ayam kampung. Dan ia sebahagian daripada bisnes saya juga sebenarnya. Di antara bisnes saya ialah produk kesihatan perut untuk gastrik, buasis, melik, kembun sebagainya. Saya juga bisnes ayam kampung, yang mana asalnya saya hobi je sebenarnya. Ayam kampung hobi sahaja sebenarnya. Tapi bila saya buat kajian, ulang kaji, menyebabkan ilmu itu bertambah, teknik baru saya dapat, so saya boleh jadikan hobi saya ternak kampung tu sebagai bisnes saya. Pada Encik Yusof LBG, apa khabar, sihat ke? Encik Yusof sihat ke? Jangan lupa lah, kalau boleh sekali saya ke udara secara live ni, ada komen je, ucap selamat petang ke, belajar komen. Sebab komen adalah jenis marketing.
Tapi saya tak nak cakap tentang marketing ni. Tak nak cakap tentang marketing. Ni adalah sekadar tanya khabar saja. So, Yusof LBG sihat ke, apa khabar Cik Yusof? Dan juga PJGP sihat ke, apa khabar? Tulis je. Anda perlu faham ya, saya bagi ilmu betul-betul ya, saya harap you amal, iaitu bila awak komen, percayalah. Bila awak komen dengan kerap, dengan konsisten, menyebabkan orang kenal brand awak. Itu cara paling mudah untuk bawa kenal brand kita ya. Macam Yusof tulis salah, sihat bos. Alah, okey bagus, syukurlah. Sihat ya. Sebenarnya Cik Yusof ayam, okey tak ayam? Bagaimana sekarang ayam Saya 3 minggu lepas ayam saya ada sakit, tapi sempat cover dengan beri obat lah, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4 ekor, 2 anak, 1 ibu, 1 bapa, hampir nak matilah kira penyakit. Saya cepat-cepat berikan ubat rainbow, alhamdulillah. Sekarang ni dapat cergah balik lah. Biasalah kalau musim panas, hujan ni memang begitu. Ayam memang cepat kalah. Kalau cepat panas, lepas tu sekejap hujan. Panas, hujan memang macam tu. So saya harap Encik Yusof lagi konsisten mana-mana bidang yang awak nak. Buatlah seperti saya share lah FB ni, Sabri Ibn CKM. Sebab percaya ya, kalau Encik Yusof tahu tak buat, tak jadi apa-apa, tak beri manfaat apa-apa. Apa saya share dalam profil Sabri Ibn CKM ni untuk melamar Encik Yusof adalah nota-nota yang sampai berguru saya, mentor saya. Memang proven menjadi. Yang tak jadi sekali lah, anda mungkin tak buat. Itu tak praktik secara konsisten ya. Okey je bos, tadi saya jual seekor ayam. Okey, syabas. Buat je. Sikit develop. Lama-lama cuma seperti Cik Yusof kurang aktif buat FB Live. Awak tahu kan the power of FB Live ni. Kalau boleh Cik Yusof buat FB Live, kalau tak boleh buat FB Live secara langsung, rakam. Kan ada banyak Cik Yusof buat rakam tu masa beri makan kat rebayam. Kalau tak boleh buat FB Live, mungkin line slow ke sebagainya, saya pun sama juga pernah mengalami. Kalau nak buat live kat rebayam saya tu memang line bermasalah. Saya rakam dalam masa 5 minit atau 10 minit. Yang lama sangat ya tips ya. Kalau kita rakam video jangan lebih pada setengah jam. Paling bagus 5 ke 10 minit sahaja. Masukkan upload dalam FB kita. Sebab orang zaman sekarang ni trend video marketing. Video marketing tak semestinya FB Live. Apa saja unsur-unsur live. Apa saja unsur-unsur video. Sama ada betul FB Live boleh, rakaman boleh, kita edit. Apa sahaja pandangan mata yang bergerak video. Tak semesti buat FB Live tau. Kalau tak mampu buat FB Live dan slow, rakam, edit sikit, masukkan dalam Facebook kita. Sebab dia memang begitu, kajian dia buat, memang saya suka tengok video. TV, radio kan, video, TV, TikTok pun unsur-unsur video. Saya buatlah, yang penting istiqamah. Percayalah, antara penghalang utama kejayaan kita tak lambat capai suatu benda kita buat, sama ada ternak ayam ke, ikutlah apa-apa bidang kan, kita tak boleh konsisten. Kalau Cik Yusof boleh konsisten walaupun tak setiap hari, buatlah saja jadual. Kalau mampu setiap hari lagi bagus, buat video, sama ada FB Live ke ataupun video rakaman ke, video marketing, pemasaran video. Tak semestinya buat FB Live. Cuma kajian dia buat, kalau kita buat FB Live secara langsung macam ni, bercakap secara tulus macam ni, lagi bagus. Dia akan mudah menaikkan trust orang kepada kita, kepercayaan orang kepada kita. Ini penting. Video memang mudah untuk buat orang percaya dengan kita. Mungkin mereka awal tak tengok, tak apa. Sebab tu dalam kelas saya untuk Encik Yusof, saya tak utama tapi dia tak ditangga 2-3 dah. Yang pentinglah kita buat perkara secara konsisten dahulu. Tak kira benda apa ya, buat FB Live ke, buat video rakaman pendek upload seminggu sekali ke, sama dalam Facebook ataupun YouTube, sama je. Kalau Encik Yusof perlu, kalau mampu sekarang ni, buat sekarang dah. Buat sekarang juga kalau boleh, adakan juga YouTube perlu sebab dia kategori video marketing, pemasaran video. Cara mudah untuk tarik orang kepada kita, kepada brand kita. Ya, buatlah insya-Allah. Kalau tak faham tanya saya insya-Allah, tanya je. Tak faham tanya.
Okey, itu dia pasal saya. Sangat mudah je sebenarnya kita perasaan kita payah. Memang pada asalnya payah, tapi kita fokuslah minda kita pada sisi yang baik, yang positif, yang senang dahulu walaupun sikit, tak apalah. Kalau kita asyik mikir bab payah sahaja, so sedangkan ada di sisi lain yang senang kita lupa. Bermula yang sikit senang tu kita develop, kita baca, kita suburkan dia, insya-Allah dia akan membantu menyebab kita makin fokus masa kita untuk ke arah lebih baik, yang positif lah, daripada mikir susah lah, payah lah. So kita akan rasa didatangi susah payah sebab kita mikir benda yang payah, sedangkan di sisi lain di masa sama ada sisi yang senang. Okay? Saya tak pandai bos nak buat channel YouTube, mudah je, minta tolong anak ajar. Saya bagi mulia apa ni, minta tolong anak ajar, senang je. Untuk buat YouTube, awak perlu ada satu email Google. Buat satu email Google. Email Google. Apa nak buka kat mana? Buka luar. Buka mana buka. So buat email Google, sign up. Senang je. Lepas tu mana-mana YouTube di dalam Facebook awak, mana-mana video di dalam Facebook awak ni awak boleh upload, masukkan, awak download dan uploadkan dalam YouTube. Mudah je. Awak tengok saya punya YouTube saya. Macam tu, simple je. Video saya live ni, saya akan masukkan dalam channel YouTube saya. Itu cara paling mudah sekali untuk buat video dalam YouTube. Mudah je sebenarnya. Sangat mudah. Belajar slow tak apa, dapat tak langsung rugi. Sebab antara cara untuk menjalankan kewangan juga dapat melalui menggunakan YouTube. Minta tolong nak ajar. Tapi kena ada email Google lah. Email Google. Okey, seterusnya saya cakap juga sahabat-sahabat semua, iaitu bila saya ke ataupun awak ke, sama Cik Yusof ke ataupun Piju ke buat FB Live, kalau tak ada tengok jangan kecewa. Ini penting saya ulang. Kalau buat FB Live tidak ada tengok atau kurang tengok, contoh saya buat FB Live sekarang ni hanya 3 orang yang tengok, jangan kecewa. Jangan putus asa tak buat aku FB Live sebab apa tak ada orang tengok. Jangan kecewa. Kenapa? Nombor satu, sebab kita bukannya popular macam artis. Kita tak popular macam artis. Kita bukan ahli, kita bukan orang politik. So kita gunakanlah FB Live ini, niat ke hati Cik Yusof tu dan sahabat-sahabat lain sama juga, untuk anda sampaikan sesuatu yang berguna. Itu terma dia. Untuk sampaikan sesuatu yang berguna. 4 patah perkataan je. Untuk sampaikan sesuatu yang berguna. Untuk sampaikan sesuatu yang berguna. 5 lah. Untuk sampaikan sesuatu yang berguna. 5 patah perkataan, ingat tu. So jangan kisahkan dulu ramai tengok ke tak tengok, jangan kecewa. Tak nak tengok tak apa. Selagi mana awak sampai betul berguna, sampai masa nanti akan ada orang yang nak kepada info yang kita sampaikan tadi. Bermaksud orang yang follow kita tu orang yang sesuai dengan kita. Orang yang nak info daripada kita yang sesuai dengan dia. Saya ulang ya. Nanti akan berlaku orang yang follow kita tu ialah orang yang nak info daripada kita, sebab info yang kita sampaikan menggunakan platform Facebook ini membantu menyelesaikan masalah dia. Sebab poin yang penting, sebabnya ialah orang akan follow kita, saya ke awak ke sama ya, dia akan follow, akan ikuti kita bila dia merasai bahawa kita punya informasi ni membantu menyelesaikan masalah dia. Sama juga nanti Cik Yusof follow orang tu, nama A dah. Kenapa Cik Yusof suka follow orang tu? Sebab dalam hati Cik Yusof dapati info yang sampai tu daripada si A tu, Cik Yusof suka dan boleh membantu memberi sesuatu manfaat kepada Cik Yusof. Mungkin menyebabkan hati gembira ke,
mungkin info dia sampai, dia beritahu tu menyelesaikan masalah Cik Yusof ke. Sebab tu Cik Yusof follow orang bernama A tadi. Sama Cik Yusof nanti. Kalau Cik Yusof konsisten ayam, sentiasa tentang penyakit ayam, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ayam, bagaimana nak kena ayam yang berkualiti, tak berkualiti. Saya cakap, walaupun mereka awal tak tengok sekalipun, tak apa. Nanti lama-lama orang yang nak info-info bagaimana untuk menyelesaikan masalah ayam dia tadi, dia akan follow Cik Yusof. Sebab Cik Yusof banyak menyampaikan informasi secara konsisten. Istiqamah dapati info yang Cik Yusof sampai tadi menggunakan platform Abiliah dan sebagainya, YouTube ke apa-apa, dia dapati membantu menyelesaikan masalah dia. Itu saya sebenarnya. Itu asas dia. Senang je. Kalau Cik Yusof faham, kenapa Cik Yusof follow orang tu? Kenapa Cik Yusof follow orang bernama A tadi? Tentu ada sesuatu manfaat yang Cik Yusof dapat. Sebab tu Cik Yusof follow dia. Sama nanti bila Cik Yusof buat IB Live ke pengusian, sama juga. Dengan akibat Cik Yusof konsisten, istiqamah, nanti akan ada lah orang yang follow tu yang betul-betul sama minat, suka kepada apa yang Cik Yusof sampai. Itu dikatakan right target prospect. Right target prospect. Itu cara tip paling mudah lah. Paling mudah. Ada cara-cara lain sebenarnya. Cara lain contoh saya sendirilah. Saya sendiri biasanya kalau contoh kan, contoh Sabri Ibrahim Zaki M2. Yang Cik Yusof ada berfriend saya kan. Sabri Ibrahim Zaki M2 tu saya hanya berkawan FB group, orang dalam FB group tu yang minat bercakap, nak tahu, nak dibantu berkenaan dengan masalah perut sahaja. Cuma Cik Yusof saya approve sebab Cik Yusof kenal saya kenal awak tu, saya approve. Kalau saya tak kenal Cik Yusof, saya tak berfriend dengan Cik Yusof dengan akaun Sabri Ibrahim Zaki M2. Sebab itu tempat saya mengumpul pemilik akaun Facebook yang hanya minat tentang permasalahan perut sahaja. Cuma rezeki Cik Yusof lah kenal. Orang lain yang minta berkawan dengan saya cek dia punya profil dia tu, kalau tak menepati saya punya misi saya tak akan berkawan dengan dia. Itu saya bagi ilmu pada Cik Yusof lah. Sama dengan Cik Yusof. Cik Yusof kena penuhkan 5,000 rakan FB profile tu dengan orang yang minat tentang ayam sahaja. Bermaksud Cik Yusof dah join kan FB group tentang ayam sahaja dan berkawan dengan orang-orang yang minat tentang ayam sahaja. 5,000 friend tu nanti insya-Allah penuh dengan orang-orang yang nak tahu tentang apa sahaja berkenaan dengan hal-hal ayam. So bila Cik Yusof tulis artikel, buat Abiliah tak ayam dan sebagainya, insya-Allah dan suatu masa nanti akan berlakulah jualan sebab Cik Yusof banyak menyampaikan informasi berkenaan dengan ayam. Nampak kan apa yang saya cuba sampaikan? Itu cara saya bermain menggunakan strategi zero cost marketing. Saya dedahkan kat sini. Itu saja. Contoh selagi akaun saya Sabri Ibrahim Zaki M3. Sabri Ibrahim Zaki M3 tu saya tak berkawan dengan orang lain. Dalam tu hanya orang-orang yang minat tentang penyakit resdung sahaja. Dan kalau Cik Yusof tak join pun saya tak akan approve lah. Kalau Cik Yusof nak berkawan dengan Sabri Ibrahim Zaki M3, FB profile 3 tu, saya tak akan approve lah. Sebab itu khos untuk orang-orang yang minat, yang nak tahu, yang nak dibantu, yang ada masalah penyakit resdung sahaja. So saya cuba penuh sikit-sikit 5,000, capai target 5,000 orang yang nak tahu informasi berkenaan dengan resdung, penyakit resdung sahaja. Itu panggil right target prospect. Nampak idea saya bermain tu. Sama Cik Yusof pun sama je. Cik Yusof jangan berkawan dengan semua orang. Cik Yusof berkawan dengan orang yang minat tentang ayam kampung sahaja. Contoh ataupun ayam kacukan sahaja. Contoh FB group berkenaan dengan ayam kampung ataupun ayam kacukan sahaja. Okey, cara dia. Paralah betul. Kalau Cik Yusof berkawan dengan semua orang yang minat tentang memancing berkawan juga, tentang kereta berkawan juga, tentang bas ke, tentang fizik ke, rugi lah.
Ini kalau nak guna FB profile lah. Tu saya bagi tip ya. Tip bagaimana strategi untuk dapatkan right target prospect mengikut bidang kita. That's why saya selalu beritahu apa saya share dalam FB profile Sabri Ibn Zaki M nota sebagi dalam ni memang betul punya, real punya, free saya bagi. Sedangkan saya dapat pada mentor saya kena bayar ribu-ribu ringgit. Tapi saya faham tak semua orang menghargainya. Anda tengok, anda baca je tapi anda tak hayati. Itu biasa. Sebab tu saya waktu tak banyak yang beri rated. Dia ingat dia orang mungkin dia sangka mungkin tak nak guna ni, tak. Kalau Cik Yusof perhati betul-betul semua nota di dalam FB Sabri Ibn Zaki M ni, saya cakap sekarang ni, semua nota-nota yang proven. Yang tak menjadi sebab anda tak amal sahaja. Anda baca tahu tapi anda tak amal sahaja. Tahu dan tak amal. Itu cabaran utama sekali. Tak amal saya praktik. Itu sahaja sebab bimbang, tak percaya, ragu, was-was, curiga. Itu biasa. Itu biasa ya Cik Yusof. Yang kedua saya share, yang ketiga lah saya share Cik Yusof ya, tip. Sambil kita santai aja insya-Allah. Iaitu sekarang Cik Yusof cuba nak memperkenalkan produk Isoprus. Okey. Tapi untuk peringkat awal ni mungkin tak ada dengan kemampuan Cik Yusof, Allah Alam, tak pastilah. Saya tak halusi lagi tentang capability Cik Yusof. Cik Yusof sekarang cuba nak memperkenalkan produk Isoprus. Boleh. Untuk peringkat awal saya show gini. Untuk peringkat awal saya sebagai sikit kepada Cik Yusof personal coaching ni, personal mentoring ya, tentang zero cost marketing. Cuba Cik Yusof buat yang ni ya. Cik Yusof fokus dahulu pada menggunakan FB profile ni, Yusof LBG ya. Walaupun tak sesuai, tak apalah, tak masalah, sebagai memudahkan urusan. Tak nak mempersulitkan, nanti bimbang bila susah-susah nanti tak buat langsung. So saya permudahkan supaya senanti buat je dahulu ya. Sama ada untuk mengenengahkan info tentang ayam kampung ke, tentang memotong semak samun di ladang getah ke, ataupun nak perkenalkan kepada Isoprus, gunakan juga ni FB profile sama Yusof LBG. Tak salah sebenarnya. Tak salah ya. Boleh highlight dalam ni, dalam FB profile Yusof LBG tentang bagaimana produk Isoprus boleh menyelesaikan masalah orang kencing manis, masalah toksik. Cuma tips, cuma jangan terlampau kerap sangatlah berkongsi informasi tentang produk. Lebih baik Cik Yusof ambil pendekatan, iaitu tulis dalam tulisan ke, dalam FB live ke, apa-apa saja pendekatan dalam FB ni, beritahu bagaimana siapa yang ada masalah kencing manis darah tinggi, jangan buat tak kisah. Cerita, bercerita, buat tulisan sesuatu yang berkenaan dengan orang, bukan berkenaan dengan produk. Ini penting sebagai tip apa benda posting dibuat menjurus kepada orang, bukan kepada produk kita. So kita ceritakan, contoh kalau si A tu nama dia kata si A kan, dapati ada kencing manis. Beritahu dia kalau dibiarkan kencing manis lama-lama, Cik Daud, Muhammad Daud, apa khabar? Assalamualaikum, sihat ke? Contoh beritahu dia kalau buat tulisan bercerita. Beritahu kalau sekiranya kencing manis dibiarkan lama-lama menyebabkan akan berlaku gangguan saraf. Kalau laki menyebabkan mati pucuk. Kalau mati pucuk, masalah rumah tangga akan bermasalah, berlaku perceraian. Bila perceraian, ia beri kesan negatif pada anak, ia berrantai. So nak tak macam tu? Contoh ayat. Sedangkan ada ikhtiar dia. Macam Yesus ada ikhtiar dia. Sama kalau kencing manis luka, dah mulai daging kehitaman, lama-lama biarkan kaki dipotong. Sedangkan orang tu tahu bahawa awak ada produk Isoprus untuk ikhtiar, nak ke kaki dipotong. Sedangkan kaki ni susah dapat spare part yang asli, spare part yang ada pasu semua, tak hidup, keras, kematu. Ayat-ayat macam tu.
yang kita boleh pakai untuk diisi dalam Facebook kita. Sekarang je tulis biasa, tak apa. Tak perlu fancy, simple dahulu. Sebagai latihan awal untuk Cik Yusof. Tulis je, apalah kat dalam ingatan, tulis dahulu. Tak perlu nak comel-comel, tak perlu nak fancy ya. Ni sebagai ni macam ni, Cik Yusof macam personal mentoring lah. Ni dah cara saya mengajar. Secara online kepada student saya. Macam ni ya. Macam ni ya. Simple je. Saya tak nak mengkomplekskan. Okey. Cuba baiklah. Buat tak buat tu sahaja. Boleh Cik Yusof? Okey, boleh insya-Allah. Kalau Cik Yusof dah stabil besok, dah rasa confident, yakin, saya akan terus buat macam ni, mungkin melalui Zoom meeting ke, secara one to one dengan Cik Yusof, saya akan terangkan macam ni. Ni bila lain. Nanti rezeki saya bila stabil besok, Cik Yusof dah confident, mungkin berlaku 2 botol sehari kat Cyprus kan, ataupun terpulang rezeki, saya akan bawa Cik Yusof ke dalam Zoom meeting saya. Kita akan bincang macam ni. Macam ni saya macam ni ya. Cik Yusof ada masalah apa? Kenapa bulan ni Cik Yusof tak boleh naikkan jualan? Cik Yusof cerita pada saya, beritahu kerana hujan ke, kerana sakit gigi ke contohnya, apa perlu buat. Siapakah lagi orang yang perlu Cik Yusof jumpa? Nak jumpa orang tu, apa cara dia? Itu dipanggil personal mentoring. Macam berbual semeja. Ini kelebihan ada mentor. Dia akan tanya awak contoh, kenapa bulan ni kalau berlaku naik peningkatan jualan, sebab apa? Apa perkara betul yang telah buat menyebabkan biasa boleh jual hanya 2 botol Cyprus, tiba bulan ni boleh jual 5 botol. Apa sebab dia? Dapatkan poin-poin sebab tu kenapa, dan cuba lipat kali gandakan poin yang sama, sebab yang sama. Ini benda-benda saya cakap dalam personal mentoring saya lah. Macam ni ya. Cuma tak guna Facebook lah, tak sesuai Facebook Live. Dia kena guna Zoom meeting. Saya ajar nanti insya-Allah masa lain. Kalau contoh katakanlah bulan ni dapat jualan sampai 10 botol. Wah, kenapa 10 botol laku ni? Senaraikan sebab-sebab dia. Mungkin ada 5 sebab ataupun 3. Yang 3 ni kita lipat kali gandakan. Strategi yang 3 ni, seru 3 jadi kan? Oh, jadilah setiap kali guna teknik ni berlaku jualan 10 botol. 10 botol. Cuba kali kedua, 3 cara yang sama ni dapati menjadi juga. Bermakna kita boleh develop 3 strategi yang sama ni lipat kali ganda ke 10 kali. So kalau benda laku 5, berlipat kali ganda ke 10 akan dapat jualan 50 kali ganda, 50 botol maksudnya. Ini kelebihan yang perlu kita faham bila kita ada mentor, ada guru, ada guide dalam bisnes kita. Saya bukan pandai sangat Cik Yusof. Cuma saya sekadar menyampai apa saya ada. Sebab tu saya selalu offer siapa-siapa saya nak dibimbing menggunakan teknik zero cost marketing, percuma boleh PM saya. Pun ada tak nak. Saya tahu kenapa tak nak, sebab orang ramai masih lagi curiga, tak percaya, bimbang, was-was dengan saya. Benda ni lah normal. Sebab tu bila kita jual satu produk kepada orang yang tak kenal, dia akan menolak. Kenapa? Sebab dalam mindset orang tak kenal tadi, dia curiga kita. Tak percaya Cik Yusof. Takut, bimbang dengan Cik Yusof. Sebab dia dengan Cik Yusof belum lagi berjumpa, belum kenal. So, fasa pertama dalam situasi macam ni lah, kita jangan menjual kepada orang yang belum kenal. Tu perlu mentor. Fasa untuk gerak kerja untuk orang yang belum kenal kita jangan menjual Cik Yusof. Sebagai tips sikit lah, jangan menjual. Kalau awak menjual promosi produk pada orang yang tak kenal pada awak, tentu dia orang was-was, takut. Bila was-was menebal, takut, curiga menebal, dia tak akan beli. So, orang macam tu, fasa pertama macam ni yang perlu kita buat ialah kita mesti bina supaya dia kenal dahulu kepada diri kita, personal brand kita dahulu. Tips saya bagi tu. Tips saya bagi. Caranya apa? Contoh ialah contoh, saya bagi contoh. Cik Yusof nak perkenalkan produk kepada nama dia CB nah. Dia tak kenal Cik Yusof. Mula-mula kenal dia tu sama-sama saya berdepan kat kedai ke mana-mana tu pulang. Berikan dahulu contoh link FB profile Cik Yusof supaya Cik Yusof dengan dia berkawan FB dahulu. Nanti saya bagi Cik Yusof nanti malam ni bila-bila link Facebook profile Yusof LBG.
Nanti kalau siapa-siapa jumpa kedai makan ke, anak saudara ke, sepupu ke, yang mungkin tak pernah kenal Cik Yusof ataupun kurang mesra, bina dulu kemesraan dengan supaya dia berfriend FB profile dengan Yusof LBG dahulu. Berikan apa? Berikan link kepada orang tu. Itu tahap-tahap dia. Kalau nak berbisnes, nak lakukan jualan kepada orang yang tak kenal lagi kita, jangan terus menjual. Kalau Cik Yusof bawa pendekatan menjual, orang tak akan beli punya. Sebagai contoh, katakanlah Cik Yusof dengan family anak-anak sedang makan malam di kedai ke restoran, makan, tiba-tiba datang si yang tak kenal ni. Sorry Cik, maaf ganggu Cik. Saya nama Kadir, nak kenalkan produk pada Encik berdua, family sedang makan. Sorry, maaf ganggu ya, boleh tak beri masa 5 minit, boleh tak? Produk saya ni, ia pun si Kadir dia perkenalkan produk jual telefon, ejen handphone begini kepada Cik Yusof. Sedangkan Cik Yusof tak kenal lagi dia. Apakah perasaan Cik Yusof ketika tu? Bila datangi oleh orang yang Cik Yusof tak kenal, tiba-tiba nak perkenalkan produk. Semasa Cik Yusof sedang makan, relax berbual dengan family atau kawan di kedai makan, tentu tak selesa kan? Sebab apa? Sebab Cik Yusof tak kenal dia. Sekejap telefon. Hello. Nak baik dah. Sekejap kedai ni. Okey, baik. Alright. Boleh sebab itulah sebagai tip ni kira sebagai saya personal coaching untuk Cik Yusof. Untuk orang yang tak kenal langsung berbeza. Untuk orang yang kenal seorang kuku macam sepupu itu kena dua pupu. Kalau macam anak saudara lain, saudara awak mungkin pak dengan anak saudara lain, itu pun tak boleh. Kalau anak saudara dah terus berjual, dia rasa pelik juga. Dia kena bawa cara lain, pendekatan menjual tapi bukan menjual. Seperti saya cakap dah, seperti kita perlu bagi dia orang paling lekes sekali, minta dulu si A tu ke si B ke si D ke si E biar berkawan dengan FB Yusof LBG. Paling mudah sekali sebagai teknik strategi. Bila berkawan dengan Cik Yusof, dalam Cik Yusof nanti Cik Yusof boleh live cerita sambil santai sambil tentang aktiviti Cik Yusof, ternak ayam kampung, tentang sedang menjalankan produk Icepros contoh. Nanti dia akan follow, dia akan ikuti melalui FB profile Yusof LBG. Boleh? Aku harap nampak kan. Okey, yang saya nak bagi kepada Cik Yusof ialah yang terakhir sebab saya dah halang Cik Yusof. Sebab banyak nanti Cik Yusof rasa payah nak buat. Ni macam personal mentoring ni. Macam ni cara saya coaching sama student saya Sekejap last kali saya bagi Cik Yusof. Sekarang ni Cik Yusof, saya tengok Cik Yusof sekarang ni, Yusof LBG ni. Okey, fokus kat sini Rakan Cik Yusof sekarang ni 100 orang. Rakan FB profile Cik Yusof sekarang berapa orang? Sekejap saya ambil link ni. Saya bagi sekarang ni. Cik Yusof simpan link ni. Sekejap saya bagi link. Nanti saya bagi link semula insya-Allah. Sekejap. Saya tengok berapa rakan Cik Yusof sekarang ni, berapa orang. Sekejap tu tak nampak lah. Tapi tak apa. Apa yang saya sampaikan Cik Yusof, cuba beransur-ansur penuhkan 5,000 friends kepada FB profile Yusof LBG ni. Penuhkan 5,000. Okey dah, 5,000 friend ni kalau betul-betul right prospek, okey dah. Boleh naikkan RM1,000 sebenarnya. Bila stabil nanti yang ni saya bawa Cik Yusof guna kat FB page pula insya-Allah di masa akan datang lah. Tak perlu sekaligus nanti rasa susah. Cuba Cik Yusof aktif dahulu. Saya tengok sekarang Cik Yusof last buat pengisian pada 9 Mac tentang video rakaman banjir. Last 19 Mac. So kurang aktif. Kalau boleh paling tak ada masa Cik Yusof,
Cik Yusof buat paling tak ada masa, buatlah 3 post sehari. Tak ada masa juga 1 post sehari. Tulis apa-apa, selamat pagi ke, selamat petang ke, apa khabar ke, takkan tak boleh buat benda tu kan. Tulis je, selamat pagi, selamat petang, apa khabar semua rakan-rakan FB saya. Buat paling kau 1 ataupun 3 post sehari. Lagi bagus pukul 10 sekali, tengah hari sekali, petang sekali pukul 5, pukul 6. Sebenarnya paling bagus sekali tu Yusof, buatlah 5 post, iaitu pagi pukul 8, pukul 9 sekali, pukul 10, tengah hari pukul 12 atau pukul 12.30, 3. Lepas tu lepas asar sekali pukul 5, pukul 6, dan malam lepas isyak pukul 9, pukul 11, 5 post sehari. Okey, boleh. Artikel boleh ambil daripada Google sebagainya, tak masalah. Okey, itu saya bagi tip. Saya harap Cik Yusof aktif. Sebab kenapa? Sebab bila Cik Yusof tak aktif, ini kerana algoritma. Facebook punya algoritma. Facebook dia amat suka orang yang aktif buat post. Muhammad Tanak Tani, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih. Nak habis dah Muhammad Tanak Tani. Nak habis dah, ni last untuk saya bagi personal coaching pada Cik Yusof LBG. Algoritma Facebook suka orang aktif buat post. Lagi bagus post yang pure. Jangan share link luar ke dalam. Macam Cik Yusof buatkan yang ni. Ni 19 Mac, ini adalah video rakaman saya. Ni pure, panggil pure. Kemudian pada 18 Mac, kebenaran rentas negeri diluluskan, syukur alhamdulillah. Ini pure belakang ni. Very good dah. Pada 9 Mac, kita tadi saya jalan di sawah padi. Sempat juga boleh borak-borak kejap. Ni very good post. Elakkan share link luar ke dalam FB profile Cik Yusof. So pada 20 Februari sahabatku, jika kita dizalimi orang, jangan fikirkan untuk membalas dendam, tetapi berfikir cara membalas dengan kebaikan. Very good. Macam ni okey dah Cik Yusof. Buat je. Buat macam ni paling kurang 5 post sehari. Pagi sekali, pukul 10 berterehat, tengah hari, dan lepas asar dan lepas isyak. 5 post. Okey. Terima kasih. Jumpa next FB Live. Saya harap Cik Yusof boleh buat ya. Okey, insya-Allah saya jumpa next FB Live ya. Saya ada hal lain Macam ni ya, personal mental macam ni ya. Kecuali ada hal berbangkit. Hal berbangkit bila sebab Zoom meeting Cik Yusof boleh kemuka direct kepada saya. Okay. Macam depan semeja je. Zoom meeting saya akan terang cara nanti bila sampai masa nanti saya akan terangkan lah. Zoom meeting very good untuk mesyuarat secara live macam ni lah. So Cik cuba buat dahulu. Pertama saya ulang, cuba penuhkan rakan FB profile, orang minat tentang ayam. Yang kedua, orang yang ada masalah join FB group, orang masalah kesihatan toksik, join FB group tu dan minta berkawan dengan orang dalam tu. Okey dah, cukup dua tu lah. FB group ayam, FB group orang yang ada masalah toksik. Okey. Kemudian bila join tu Cik Yusof minta berkawan orang dalam FB group ayam ke ataupun FB group ada masalah toksik tu, orang yang suka komen minta berkawan dengan dia. Orang yang suka beri like minta berkawan dengan dia. Okey, sebagai tip zero cost marketing. Cuba itu dahulu. Okey, 2 golongan target prospek ini. Pertama, orang minat tak ayam. Kedua, orang yang ada masalah toksik badan, yang ada masalah toksik seperti kecil manis, darah tinggi tu, join FB group macam tu. Pun 5,000 tu berasa ansur Cuma tips 3 jangan lupa, jangan dalam sehari minta berkawan 50 orang serentak, tak boleh tau. Jangan minta berkawan dalam masa yang sama langsam 50 orang sekaligus, jangan. Sebab Facebook akan block awak nanti, dia ingat awak robot. So boleh minta berkawan sehari pukul 10 orang ke, tengah hari 10 orang, petang lepas asar 10 orang. Jangan di masa sama langsam terus 50 orang, 1 orang, jangan. Facebook akan detect awak sebagai robot, dia akan block. Itu kena Facebook sebagai makna awal-awal ya. Jangan buat tu.
Terima kasih Encik Rugayah. Assalamualaikum. Okey, boleh? Harap dapat apa yang saya sampaikan, boleh insya-Allah. Boleh dapat kan Cik Yusof dan juga Muhammad Ternak Tani. Macam sahabat kita Muhammad Ternak Tani berfokus dalam bidang ternak tani, betul lah. Satu brand yang bagus sebenarnya, jelas. Dia fokus bidang ternakan dan juga menyediakan pelbagai produk berkenaan dengan kalau Cik Yusof nak ambil idea, Cik Yusof follow FB profile Muhammad Ternak Tani. Sama bidang awak tu, bidang yang sama tu. Untuk maklumat Cik Yusof LBG, boleh ambil idea daripada FB profile Muhammad Ternak Tani. Dia memang tahap dia dah ke depan dah, lebih advance sikit dah. Dia dah boleh menyediakan produk untuk makan ayam. Boleh bermentor, boleh belajar dengan Muhammad Ternak Tani. Okey, terima kasih banyak. Itu dia 3 perkara, harap dapat boleh praktik ya. Sebab saya ulang, iaitu ilmu banyak tanpa boleh dipraktik, tanpa amal tidak ada faedah. Sekian ya. Jumpa lagi. Selamat petang semua. Terima kasih.